Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah, insya-Allah kita akan teruskan sesi pembelajaran secara atas talian bersama Ustazah Fitri, dan tajuk kita hari ini untuk subjek ibadah tahun 4 ialah azan dan iqamah. Pelajaran 1 ialah azan dan iqamah. Okey, kita tengok isi kandungan. Apa yang akan dipelajari pada hari ini? Okay, unit 1. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian azan dari sudut bahasa dan istilah. Yang kedua, hukum melaungkan azan. Yang ketiga, lafaz azan. Yang keempat, cara jawab azan. Dan seterusnya, untuk subjek 5, 6, 7 dan 8 kita akan belajar di sesi yang kedua. Okey. Yang pertama, pengertian azan. Apa itu azan? Ya, dekat sini azan, pengertian azan terbahagi kepada dua, bahasa dan istilah. Dari sudut bahasa, azan bermaksud pemberitahuan. Pemberitahuan ni bermaksud pengkhabaran, atau dalam bahasa Inggeris disebut announcement. Pengumuman ialah pemberitahuan. Okey, jadi bila tanya azan dari sudut bahasa bermaksud pemberitahuan. Okey, dari sudut istilah, azan ialah lafaz yang khusus untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Lafaz yang khusus untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Lafaz yang khusus maknanya tak boleh guna lafaz lain, tak bolehlah ada ucapan-ucapan lain. Mesti gunakan lafaz azan saja untuk menandakan yang dah masuk waktu solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Bukannya solat sunat. Solat sunat tak ada lafaz azan yang menunjukkan masuk waktu, sebab solat sunat bukannya ada waktu-waktu tertentu macam solat fardu. Kita tengok kat gambar ni, ini ialah kanak-kanak yang melaungkan azan. Orang melaungkan azan kita sebut sebagai orang yang melaungkan azan dipanggil muazzin. Muazzin ialah orang yang melaungkan azan. Okay, seterusnya, yang kedua kita akan pelajari mengenai hukum melaungkan azan. Apa dia hukum melaungkan azan? Ya, hukum melaungkan azan ialah sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Jadi, kita perlulah melaungkan azan kerana ialah sunat muakkad. Okay, seterusnya yang ketiga, lafaz azan. Kita tengok macam mana lafaz azan. Ya, ini adalah bentuk lafaz azan. Tengok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang sebanyak 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Juga diulang sebanyak 2 kali. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Juga diulang sebanyak 2 kali. Hayya 'alas salah. Diulang sebanyak 2 kali juga. Hayya 'alal falah. Turut diulang sebanyak 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya sekali. La ilaha illallah. Juga hanya sekali. Jadi di atas ni semua 2 kali kecuali yang 2 lafaz terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Tetapi ada pengecualian ketika melaungkan azan subuh. Ada perbezaan. Azan subuh selepas lafaz hayya 'alal falah telah diulang yang kali kedua, akan ada lafaz dekat sini. As-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Diulang sebanyak 2 kali. Kita tengok seterusnya. Ini ialah lafaz azan berserta pengertiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bermaksud Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Akbar bermaksud Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lafaz ini diulang sebanyak 2 kali. Seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah, yang bermaksud aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Juga lafaz ini diulang sebanyak
2 kali. Okey. Seterusnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad pesuruh Allah. Lafaz ini juga diulang sebanyak 2 kali. Okay, seterusnya, hayya 'alas salah, yang bermaksud marilah menunaikan solat. Lafaz ini turut diulang sebanyak 2 kali untuk lafaz azan. Dan seterusnya, hayya 'alal falah, bermaksud marilah menuju kejayaan. Juga diulang sebanyak 2 kali. Okey, seterusnya, ini saya cakap tadi, sekiranya azan itu dilaungkan untuk menandakan masuk waktu subuh, perlulah ditambah lafaz ini. Selepas hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, terus masuk lafaz yang ini. As-salatu khairum minan naum. Bermaksud solat itu adalah lebih baik daripada tidur. Juga diulang sebanyak 2 kali hanya untuk azan subuh saja. Zuhur, asar, maghrib, isyak tak perlu tambah lafaz ini. Okay, lafaz ini perlu dilafazkan hanya untuk azan subuh saja. Okay, lafaz ini dilafazkan selepas lafaz hayya 'alal falah. Selepas hayya 'alal falah, terus as-salatu khairum minan naum untuk solat subuh sahaja. Okay, seterusnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hanya sekali saja. Maafkan saya ada kesilapan. Hanya sekali. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan la ilaha illallah juga hanya sekali. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, selesai lafaz azan. Itu lafaz azan yang biasa dan lafaz azan sekiranya azan itu dilaungkan untuk solat subuh. Sekarang kita masuk pada tajuk cara jawab lafaz azan. Tadi dah lafaz azan. Kalau kita dengar azan, kita perlulah diam dan jawab lafaz azan. Bukannya diam semata-mata. Kena jawab. Okay, ini ialah cara jawab lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dilafazkan, kita perlulah menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perkataan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah juga yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah turut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama saja. Perbezaannya di sini. Di hayya 'alas salah. Bila dilaungkan hayya 'alas salah, kita hendaklah jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama juga bila dilaungkan lafaz hayya 'alal falah, jawabnya ialah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu je yang beza. Yang lain semua sama je cara jawab dia dengan cara lafaz. Okey. Untuk solat subuh ada penambahan as-salatu khairum minan naum. Saya dah cerita tadi selepas perkataan hayya 'alal falah. Okey, jawabnya ialah sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Ini adalah jawab bagi lafaz as-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar bermaksud jawabnya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah juga dijawab la ilaha illallah. Bezanya hanya di hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan as-salatu khairum minan naum untuk azan subuh, jawabnya sadaqta wa bararta. Okey, setakat itu saja daripada Ustazah. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi pengajian yang akan datang untuk tajuk azan dan iqamah. Sekian saja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.